Assalamualaikum, saya Muhammad Syizal bin Muhammad, nombor metrik 267492, akan membentangkan perbezaan antara latar belakang Indonesia dan Singapura. Okey. Untuk Indonesia adalah sebuah negara di lautan India dan Pasifik di lepas pantai darat Asia Tenggara. Ia adalah kepulauan yang membentang di khatulistiwa dan meliputi selapis dari diameter bumi. Kepulauan Indonesia adalah salah satu tempat paling unik di dunia. Ia terdiri daripada persimpangan teras tektonik utama merangkumi dua kerajaan feudal dan telah berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan peradaban dari Oceania dan daratan Asia selama ribuan tahun. Okey. Meskipun demikian, Indonesia memiliki kesatuan kerana pemerintahan pusat dan bahasa yang serupa dan persimpangan ekonomi dalam sejumlah organisasi perdagangan dan keselamatan. Okey. Untuk Singapura pula, terdapat catatan mengenai pedagang dari China yang mengunjungi pulau itu sejak abad ke-5. Anak lelaki Lee Kuan Yew kini memimpin negara ini dan menghadapi pekerjaan yang sukar untuk mempertahankan kedudukan Singapura dalam ekonomi global yang kejam. Singapura tidak mempunyai penduduk aslinya yang tersendiri walaupun mungkin ada sebilangan orang Melayu yang dapat menelusuri akar umbi mereka kepada beberapa ratus atau 1000, tidak ada yang pasti orang yang tinggal di Singapura ketika Raffles tiba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i bin Muhammad Azmi, nombor metrik 267498. Saya akan membentangkan tentang maklumat sosioekonomi. Okey, kita pergi kepada Indonesia dahulu. Okey, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Ekonominya ke-10 terbesar di dunia dari segi payorit, daya beli dan anggota. Sebelum krisis COVID-19, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Baru-baru ini ia memenuhi syarat negara untuk status pendapatan pertengahan. Rancangan pembangunan jangka sederhana semasa fasa terakhir rancangan jangka panjang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Okey, kita pergi kepada Singapura. Okey, kekayaan Singapura purata meningkat 2 kali ganda dari tahun 2000 hingga 2018. Mencapai $283,120 setiap orang dewasa. Kejayaan ekonomi Singapura disebabkan oleh dasar ekonomi makro yang baik dan berusaha mengekalkan iklim yang baik untuk pelaburan jangka panjang. Singapura beralih dari menjadi negara berpendapatan rendah kepada negara berpendapatan tinggi hanya dalam beberapa dekad. Setelah merdeka, pertumbuhan negara PDB bandar adalah antara yang terbesar di dunia. Rata-rata 7.7% sejak merdeka dan melepasi 9.3% dalam 25 tahun pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Fauzi. Saya akan sambung berkenaan dengan Persatuan Antarabangsa Kesihatan Indonesia. WHO bekerjasama dalam berbagai kegiatan pengembangan kesihatan. Negara ini merupakan negara yang keempat yang paling ramai penduduknya dan kepulauan terbesar di dunia. Pada 1 Januari 2014, Indonesia melancarkan program insurans kesihatan nasional yang disebut Jaminan Kesihatan Nasional JKN.
Bidang fokus khusus Persatuan Antarabangsa ini adalah kawalan tuberkulosis, HIV, AIDS, malaria, penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin, kesihatan mental, pencegahan kecederaan, pemakanan dan pencegahan penyakit tidak berjangkit. WHO juga bekerjasama dengan agensi PBB yang lain melalui kerangka kerja Perkongsian Pertubuhan Bangsa Besar Bersatu UNPDF. Bagi Singapura pula, agensi persatuan WHO tidak mempunyai pejabat di Singapura. Ini walaupun agensi antarabangsa ini mempunyai hubungan diplomatik. Pejabat perwakilan WHO di Singapura ditubuhkan pada Mei 1956 meliputi Singapura, Persekutuan Tanah Melayu, wilayah Borneo dan pulau-pulau tertentu di Pasifik Selatan. Pada tahun 1964, pejabat Singapura dipindahkan di Kuala Lumpur, Malaysia dan kini dilindungi oleh pejabat perwakilan WHO di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan bin Saleh 267363. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai sistem pentadbiran serta latar belakang umum sistem pentadbiran kesihatan di Indonesia. Okay. Semua kemudahan perubatan awam dan juga swasta di Indonesia ni terbuka kepada untuk orang asing juga, tetapi tidak dilindungi oleh program perawatan kesihatan, di mana undang-undang baru diwujudkan pada tahun 2010 yang membenarkan pelabur asing dalam sektor kesihatan yang diswastakanlah di Indonesia dan meningkatkan pilihan penjagaan kesihatan yang sangat ketara. Selain itu, kita pergi kepada faktor kejayaan di Indonesia lah, berkomitmen untuk mencipta lingkungan yang sihat sebagai sebahagian daripada strategi kesihatan nasional Indonesia dengan upaya yang memfokuskan pada langkah-langkah pencegahan untuk memastikan persekitaran yang sihat. Selain itu, bahagian kesihatan persekitaran, setiap pegawai kesihatan daerah mempunyai tanggungjawab utama untuk mempersiapkan, mengembangkan, melaksanakan latihan dan sebagainya lah. Selain itu, kita pergi juga kepada latar belakang umum pentadbiran kesihatan di Singapura. Singapura mempunyai sistem penjagaan kesihatan kelas dunia yang sedang dikaji oleh model pasukan kesihatan pentadbiran Obama ketika ia meneroka cara-cara untuk memformasi sistem penjagaan kesihatan Amerika Syarikat. Selain itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bertempat di Singapura. Terdapat 100 sistem kesihatan terbaik di dunia pada awal tahun 2010. Segala jenis rawatan perubatan mungkin anda perlu tersedia di Singapura dengan kos yang berpatutan serta berkualiti yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Nizam bin Ahmad Tumrizi, Matrik 267529. Singapura pula terbahagi kepada sistem pentadbiran dan iaitu terdiri daripada kemudahan kesihatan awam dan swasta, dengan kedua-duanya menawarkan rawatan perubatan berkualiti tinggi, tetapi tahap perkhidmatan dan keselesaan umumnya berbeza. Faktor kejayaannya adalah pemerintah juga mempertimbangkan nilai-nilai warganya sebagai penentu kesihatan sosial. Ada penekanan budaya pada sokongan ahli keluarga di Singapura yang membawa jaringan sokongan yang kuat. Kemudian pembiayaan lestari, penjagaan bencana yang dapat membantu menghindari perangkap bahaya moral. Kesimpulan yang boleh disampaikan, Singapura telah memberikan kepuasan kepada rakyatnya terhadap akses maklumat untuk pendidikan, perniagaan dan keperluan lain. Bagi Indonesia, masih menyediakan sistem sumber manusia dan belanjawan. Indonesia juga boleh bekerjasama dengan Singapura sebagai negara-negara ASEAN dan juga sebagai jiran, malah boleh bekerjasama lebih luas dengan Korea Selatan untuk membangunkan sistem pentadbiran.
awam untuk perkhidmatan warga negara yang lebih maju. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.